Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini saya dapat satu soalan dari subscriber saya lah, Hanif. Bagaimana buktikan pada saya bagaimana daripada sebuah kedai Shopee kita boleh membina impian saya lah untuk membina sebuah final saya punya impian itu membina sebuah e-commerce website atau membuat sebuah perniagaan secara penuh menggunakan bisnes online lah. Itu punya website sendiri lah, di mana anda ada sebuah kedai, store, website sendiri dan tidak bergantung pada Shopee lagi lah atau bergantung pada marketplace lain. Yes. Tetapi kenapa harus bermula melalui Shopee? Okey Help me. dia minta help lah. Okey. So untuk pengetahuan, saya memang fokus pada platform Shopee kerana saya mahir dalam Shopee. Tetapi selain itu juga, jika anda mahir mengenai Lazada atau mana-mana marketplace yang lain, jadikan dia sebagai pemangkin untuk anda mencapai cita anda. Kenapa ini harus anda buat? Saya akan terangkan lebih lanjut lagi bagaimana daripada Shopee saja anda akan mencapai cita-cita anda. Satu perjalanan yang jauh, saya membuat menggunakan Excel saja di sini kerana saya ingin tunjuk kepada anda bahawa perjalanan untuk mendapatkan cita-cita terakhir anda, katakanlah untuk mendapat sebuah menjadi e-commerce website, menjadi founder, menjadi affiliate digital atau courses menggunakan e-commerce dan website sendiri, haruslah bermula melalui marketplace. Kenapa saya kata marketplace harus mula dari marketplace? Kerana untuk saya, seperti Shopee atau Lazada lah, so kita fokus pada Shopee seperti Shopee atau Lazada, dia ada sebuah platform e-commerce sebenarnya tetapi diuruskan oleh Shopee sendiri dan kita sebagai seller hanya menjual di dalam sana. Okey, tetapi ada tetapi lagi, anda akan melalui perjalanan sebagai seorang peniaga online yang benar-benar seorang peniaga online, di mana anda akan mendapat komplain dari customer, anda akan dapat refund, anda akan hadapi masalah dari segi delivery. Ini semua akan berlaku pada anda lah. Anda akan hadapi masalah dari segi product winning, anda akan hadapi masalah bagaimana untuk menjual produk anda yang tidak laku-laku selama 3-4 bulan. So artinya risiko harus dilakukan paling minimum, dan minimum itu dilakukan di platform Shopee, di mana jika berlaku kerugian atau apa-apa masalah, anda tidak mengalami kerugian yang besar. Tiba-tiba anda buka e-commerce website seperti saya lakukan dahulu saya buka e-commerce website sendiri dan akhirnya saya mengalami kerugian hingga 3 ke 4 ribu ringgit. So kita tidak mahu melalui perjalanan itu dulu kerana kita tidak mempunyai ilmu yang lengkap untuk memahami apa itu e-commerce itu sebenarnya. Itu sebab tujuan saya menggalakkan anda untuk membuka kedai di marketplace, terutama di Shopee, untuk anda mempelajari bagaimana perjalanan bisnes online ini berlaku. Okey, inilah tujuan saya galakkan anda buka di kedai Shopee. Dan anda tunjukkan logiknya. Di sinilah datangnya webinar saya, di mana dia bertajuk dari marketplace anda boleh membina perjalanan bisnes anda ke infinity. Itu dah tajuk dia. Okeylah, jom. Okey, sebelum kita membuat satu bisnes, kita harus punya niche. Okey, niche bisnes itu apakah yang kita nak jual. So niche yang bagi dua, niche khusus dan niche am. Niche khusus dan niche am ni anda boleh fikir anda kadang nak jual 2,000-3,000 produk campur semua kategori, dibagi niche am lah. Mana niche khusus anda punya kategori sendiri. Anda mungkin nak fokus pada beauty, anda punya impian masa akan datang, saya rasa saya nak jual barang kecantikan lah, saya nak menjual barang-barang skincare. So anda akan cari produk niche anda adalah skincare, tapi anda belum ada produk lagi So oleh itu anda akan pergi ke mencari dropshipping yang terbaik untuk anda jual produk. So saya galakkan anda untuk mencuba menjual melalui dropshipping dahulu, kerana persaingan di dropshipping adalah amat hebat sekali. Dari segi margin keuntungan, saya tuan katakan dia tidak beri keuntungan yang terlalu tinggi untuk anda. Untuk mendapatkan 2,000 hingga 4,000 sebulan melalui dropshipping memang mustahil.
kecuali anda mempunyai betul-betul margin untungnya cukup tinggi terhadap satu produk tertentu lah. So jika anda menggunakan dropshipping sell value, Komoten atau DSM atau menggunakan dropship murah, semua anda akan margin dia tidak tinggi dan sukar untuk anda untuk mengendalikannya. Itulah kebaikannya. Di mana anda hadapi masalah bagaimana menjual sebuah produk yang mempunyai margin yang rendah tetapi anda ingin menjadikan dia sebuah produk winning. Itu cabaran pertama anda. Memang cabaran yang amat tinggi tetapi dia merupakan satu pelajaran yang cukup bagus untuk anda. Sebab tu saya tekankan sebagai seorang peniaga Shopee di platform marketplace, kita bermula dengan dropshipping dahulu. Kerana pertama, persaingan hebat, kita dapat belajar, dan kedua, kos yang rendah. Itu yang saya inginkan. Jika anda beli e-book e-book Shopee Finance untuk saya, anda akan memenuhi sebuah e-book di mana saya berikan 3 dropship yang terbaik serta juga bagaimana untuk khusus untuk mendaftar di Komoten menggunakan instant fast track di dalam dropship di Malaysia ni lah. Saya buat satu e-book di sini lah. Okey, anda mendapatkan sini, dan jika tiada tidak masalah, anda pergi ke channel YouTube saya ada berikan beberapa syarikat dropshipping yang terbaik di Malaysia lah. Anda boleh cari di sana. Okey. Dan ada sebenarnya niche. Anda sebenarnya dropshipping yang anda buat. Kata anda pilih sell value. So, anda pun daftarlah seller Shopee itu. Di sini saya tidak memberikan pengajaran atau pelajaran bagaimana untuk daftar sebagai Shopee seller. Kerana saya rasa di YouTube channel di luar terlalu banyak memberikan cara daftar. Malahan di Shopee sendiri pun ada rangka bagaimana daftar menjadi seorang seller Shopee. Senang saja kan. Okey. So, anda telah buka dah Shopee. Anda dah synchronise-kan anda punya data Shopee dengan data produk di dropship CW. Anda dah masukkan produk semua ke dalam anda punya kedai Shopee. Dah siap kedai Shopee anda. So untuk bagaimana untuk untuk establish kedai Shopee, inilah yang penting sekali Di mana seperti saya katakan tadi untuk anda berjaya dalam bidang e-commerce ini, anda harus pastikan anda berjaya di Shopee dulu. Ini adalah pelajaran pertama anda. Anda kena ingat ini. Tak kisah dalam Lazada atau Shopee lah. Tak semestinya. Mana-mana pun boleh. So, untuk saya punya satu teknik yang sendirilah. Di mana saya memberikan 5 funnel untuk anda berjaya dalam bidang perniagaan di marketplace. Malahan funnel saya ini boleh gunakan untuk di luar pada marketplace. Kerana dia adalah satu funnel yang orang kata terbuka, open source, di mana boleh gunakan untuk mana-mana sajalah. Seperti mana saya masukkan 5 funnel saya itu adalah product listing, winning product, marketing, maintenance dan MSI. Inilah saya punya kitab, saya katakanlah. Jika saya nak buat bisnes, saya akan pastikan ini kelima saya gunakan untuk memastikan produk itu sama ada diiklankan atau dijalankan. Kita 5 funnel ini. Mesti kena ikut 5 funnel ni. Okey? So, untuk masalah ini saya telah membuat sebuah buku e-book di mana ini merupakan main saya di dalam Shopee Finance saya. Jika anda beli buku ini, anda akan dapat juga lah sekali dengan dropship di Malaysia dan beberapa buku yang lain serta menjadi membership VIP lah. So di sini saya bukan nak membuat promosi sekaligus membuat promosi lah. Okay, alright. Tetapi saya ingin menerangkan funnel-funnel, kenapa funnel-funnel yang amat penting sekali So untuk anda mendapatkan satu sistem konsisten. Okay. Alright. So kita pergi ke product listing. So anda ingat dia ada 5 product listing, winning product, marketing, maintenance dan advanced sales. Okay. So kita pergi ke product listing. Product listing ni terbagi pada 3 bahagian yang perlu anda ingat. Dari segi gambar, description dan kata kunci. Kata kunci ni adalah penting sekali. Saya katakan pada last dan terakhir sekali. Di mana dari segi gambar, jika ada seorang dropshipping, anda mendapat gambar yang standard daripada anda punya dropship syarikat tidak cantik dan semua orang tunjukkan gambar sama. Jika 1000 orang join CW dan masuk produk mereka ke kedai Shopee, 1000 orang tu lah menggunakan gambar yang sama. Dari segi saingan, dari segi antara establishment, branding adalah tidak bagus. So anda harus ubah sesuai gambar tu menjadi lebih cantik dan kemas, di mana anda boleh cari di Google atau menggunakan gambar original, tetapi anda boleh upgrade menggunakan Canva. So bagaimana dengan Canva, saya dah terangkan dalam YouTube channel saya secara asas, dan dari situ anda akan pilih terbaik. So di dalam membership VIP saya akan masukkan tutorial menggunakan Canva lah.
So, ni akan masukkan tidak lama lagi bagaimana teknik-teknik guna Canva, dan dari Canva anda boleh menjana pendapatan jika anda daftar di Fiverr atau mana untuk sebagai jika ada seorang yang bijak atau memang mempunyai instant sebagai seorang kata membuat design, Canva ada the best. So, kata kepada anda tambah lagi, akan buat on progress. Dan kedua, description. Description adalah maklumat tentang produk tersebut. Anda boleh cari, jika anda beli di save value, description adalah pendek. So, anda kena cari tambahan maklumat masuk description di sana. Lepas tu, anda kena, macam nak cari, anda boleh cari menggunakan similar produk yang dijual oleh pihak lain, gunakan ayat yang sama, masukkan. Kedua, anda gunakan, dah dapat, anda gunakan dua bahasa, sama ada English atau bahasa Melayu, masukkan ke dalam description anda. Anda boleh gunakan Google Translate lah untuk masukkan. Alright. Dan yang terakhir ada kata kunci, di mana platform Shopee ada berdasarkan algoritma. Algoritma Shopee adalah berdasarkan kata carian, di mana jika anda masuk ke kedai Shopee, orang akan cari maklumat, search kan, dia akan cari obat semut. Itu ada kata kunci. Dan kata kunci ni haruslah sama dengan title atau jodoh produk anda. Itu adalah amat-amat penting. Baru anda punya barangan akan dibawa ke hadapan di homepage Shopee untuk ditunjukkan pada buyer yang nak beli tersebut. So, bagaimana carinya? Ada cara. Sama ada menggunakan Shopee homepage, Shopee S keyword, top product dan lain-lain lah. So, ini semua saya ada terangkan dalam Shopee Partner untuk saya, di ebook saya tersebut. So, anda boleh lihatlah pada ni. Dan juga jangan risau, terdapat juga pada YouTube channel saya juga. Mana saya dah susunkan dengan lengkap untuk anda memahaminya. Okey. Dan juga setelah anda dapatkan semua ni, anda masukkan dan susun dalam satu check sheet untuk anda buat satu orang kata jodoh yang cantik. So, dalam jika anda sebagai membership VIP saya, jika anda membaca ebook bahagian pertama produk listing ni, saya ada kasihkan satu check sheet. Awak buat dalam Excel, awak masukkan satu-satu dan anda pilih yang terbaik dan jadikan judul dan penuhkan 120 karakter tulisan anda. Penuhkan sepenuhnya. Dan jadikan, kerana ini amat penting. Inilah main kita. Orang pergi cari produk kita, berasal kata kunci, dah jumpa, dia tengok gambar, cantik, dekat apa benda dia ni. Tengok description, oh dia faham. Oh, okey. So, produk anda sudah berada di dalam, orang kata, lengkap dari segi gambar, description dan kata kunci. So, untuk carian trafik, kata kunci itu dah menarik pelanggan. Dan bila pelanggan datang, tengok gambar dah cantik, penerangan anda lengkap, dan anda boleh dapat sales. Itu maksudnya product listing kat situ. Alright. Kemudian dari product listing, anda akan pergi pula ke winning product. Okay. Bagaimana untuk mencari winning product? So, sebagai seorang dropshipping, anda punya beratus atau beribu produk, tak kisahlah anda pilih niche arm ke, atau niche khusus ke. Anda contoh niche khusus, anda punya 300 produk untuk dimasukkan ke dalam kedai Shopee. Tidak semua 300 produk itu adalah sebagai produk yang boleh dijual. Asal dipanggil winning product. Anda kena research antara 300 ini yang manakah produk-produk yang trending, yang top produk untuk anda jualkan. So, ini datangnya winning product. Bagaimana nak cari? Anda boleh gunakan Google Trends, Selling Coach, top produk dalam Shopee atau trending dalam Shopee. Ini semua saya terangkan dalam saya punya ebook. Okey? Dan setelah anda pilih winning produk ini, oh, ini produk ini tinggi. Jika anda seorang dropshipping, akan kena menaikkan harga. Harga yang dijual oleh pihak lain versus dengan anda punya margin untung. Jika anda harga hampir sama dengan pasaing anda akan teruskan ke next proses pula. Tetapi jika tengok harga anda terlalu jauh, di mana harga jual lebih mahal pada pihak lain, anda akan patah balik dan cari ini produk lain. Inilah caranya. Okey? Dan kemudian anda kata-kata dah jumpa, anda akan perbaiki lagi produk listing anda. So, produk listing anda di sini, betul? Okey, berada di sini anda dah cari gunakan semua cara, Shopee keyword, Shopee homepage, Shopee S keyword semua. Dan anda tahu ini produk anda tambahkan lagi baik guna Uber Suggest, Google Search, dan juga kalau boleh ambil video di Google Search atau buat video sendiri. So, untuk kadang-kadang kita pergi Google, kita boleh update, kita boleh nak download movie tu kan. Saya ada terangkan dalam ebook saya, di mana kita boleh screenshot atau screen video main, kita boleh masukkan sebagai video. Kita curi video tu, masukkan ke dalam kita punya Shopee, kedai Shopee lah, jika produk tu hampir sama. Okey, ni pun dah saya terangkan dalam ebook saya.
Dan kemudian setelah pembaki produk listing ni, produk listing kena baki ni keyword kan, masuk keyword kat sini. So anda ada keyword yang asal tapi anda akan berbaki, anda tahu ini ada winning product. Anda akan kasih lagi power lagi kata kunci ini untuk confirmkan ni adalah okey tak okey. So anda akan berbaki menggunakan Uber Suggest, Google Search dan buat video. Okey. Anda tidak boleh mampu untuk membuat semua 300 produk menggunakan teknik ini kerana akan makan masa. So anda hanya perlu cukup setakat ini saja, buat dah kuat, ni pun dah cukup kuat. Tetapi kalau winning product ada kuatkan lagi, itu perbezaan dia dengan produk listing yang ada. Anda kuatkan dengan ini dan kemudian setelah anda buat ni semua benda, anda akan analisa winning product anda untuk banding secara lebih spesifik dengan pihak pesaing anda. Di mana segi penilaian harga, anda dah cek awal-awal sini lah, harga anda boleh kompetitif lah. Teknik jualan digunakan, anda salin, anda tulis apa teknik jualan digunakan, adalah sama, ada voucher ke diskaun ke apa. Anda tengok kadar shipping yang digunakan, ada gunakan kadar shipping dia kosong, free shipping atau gunakan ASL oleh Shopee. Dan anda lihat jika anda harga jualan tu berapakah margin keuntungan anda. Jika anda tengok harga tu tidak kompetitif, anda patah balik kat sini. So dari sini ni untuk harga pastikan cek betul-betul sebelum anda pergi ke sini supaya anda tidak membuang masa untuk patah balik kerana dalam dropshipping harga ada satu pasangan yang cukup tinggi Itulah kelemahan sebagai dropshipping. Tetapi itulah ilmu yang patut anda cari. Okey? Ini saya ingatkan kat sini lah. Kenapa saya galak anda membuat atau memulakan sebagai orang kata pembinaan bisnes online menggunakan dropshipping. Okey? Tekanan dia tinggi. Tetapi anda akan belajarinya lah. Kalau anda nak belajar, anda kena pergi tekanan dia. Banyak kali saya beritahu benda ni anda tidak dapat secara mudah, wah jual barang tu dapat sale. Tidak ada, itu semua ada cerita kartun. Cerita sebenarnya, anda ada persaingan yang tinggi di dalam dunia bisnes online terutama sebagai dropshipping. So anda dapat ni semua, anda tengok, ibu saya dah jelaskan dengan jelas benda ni. Di sini saya jelaskan secara ringkas bagaimana kedai-kedai Shopee anda boleh improvekan diri, anda punya produk dengan cara yang baik. Okey. Alright, kemudian anda akan dah dapat ini produk. Okey, ini produk adalah harga bagi semua bagus lah. Ada margin untung juga kat sini, ada lebih kurang 15% ada untuk anda atau 20% ada untuk anda lah. So anda ada orang kata ada satu margin untung 20% kat tangan. Atau 15% kat tangan. Dah ada dah. Okey. Anda buat semua, tengok ada 20%. Okey. Anda akan pergi ke sebelah pula di mana dia panggil sebagai marketing. So marketing ini anda akan mula membuat offer. So dalam bisnes online ni, offer adalah amat penting. Mau tak mau, suka tak suka, itu memanglah realiti juga saya tahu. Kena kasih offer pada buyer. Itulah membezakan anda dengan pihak pasar lain, dengan dropshipping yang lain. So offer ada banyak dari segi, saya ambil 4 saja voucher, diskaun, bundle sale, add-on sale. Ini semua saya dah terangkan dalam ebook saya, Shopee Financial Meletup. Dan juga jika anda buat voucher-voucher ni semua, anda kena masukkan data untuk lihat margin untung anda berapa, jika kasih voucher berapa, semua berapa, jika dah masuk program-program Shopee, berapa, anda kena untung. Di gini, anda akan punya satu calculation yang saya telah berikan cara percuma jika siapa yang membeli e-book Shopee Financial saya di sini, anda masukkan data dan anda akan melihat, oh, saya rugi jika saya kasih voucher ni. So, anda kurangkan percentage dari segi voucher atau diskaun, kasih keuntungan anda kena, kadang memang hati kata kalau boleh nak kasih 50%. Betul. Diskaun atau voucher, tetapi kita tak mampu. Mungkin kita boleh kasih 3% atau 2%. Kita kasih 3%, 2%. Janji ada offer kat situ. Itu yang penting Dan paling penting, harga adalah kompetitif dengan pihak lawan kita. Kalau boleh sama harga atau rendah sikit je. Jangan terlalu rendah. Kerana kalau terendah pun, itu kadang-kadang untuk saya, jika orang melawan dengan pihak lawan dia jual RM2, dia jual RM1, untuk saya orang tu ada keanak-anakan. Kenapa? Dia jual RM2, anda jual RM1, padahal anda boleh jual RM80 atau RM1.90. Tetap harga tu kurangkan, baik jual RM1.90 atau RM1.99 pun lagi baik. Itulah yang terbaik Jangan terlalu bawah sangat. Nanti in future orang lain tengok anda punya produk, wah, dia jual RM1, dia jual RM90. Lagi lama anda yang margin keuntungan akan jadi kurang. So jangan buat sebegitu Inilah masalah sering berlaku dalam dunia platform marketplace Semua orang terburu-buru untuk kurangkan harga sehingga kita untung 1 sen hingga 2 sen saja. Sebab tu saya kata dropshipping susah nak kaya. Disebabkan benda-benda sebegitu So jangan ikut mereka Kita kurangkan sikit. Dalam 10 sen pun cukup.
Janji kita kurang pada mereka. Okey? Dengan memberikan voucher atau memberikan diskaun. Itu pulang pada anda lah. So anda boleh lihat dalam e-book saya ada jelaskan sini, dan kemudian anda dapat untung. Okey. Pada sama juga anda pun akan menyertai program-program Shopee di sini, dan di sini saya jelaskan dalam YouTube channel saya dengan jelas tentang program Shopee, di mana jika anda ambil program 10% cashback, program 15 RI15 free shipping, anda combine dengan program 10% dengan shipping, inilah percentage yang perlu anda bayar, termasuk yang ini juga 4% yang anda ambil free shipping atau RM40, anda kembali 2%. So ini adalah kos yang ditolak sekali lagi harga jualan anda akan bagi service charge oleh Shopee. So cek balik gunakan ini, jika anda buat kira ini senang je, access saja kan. Anda buat kira, anda tengok, wah ini kalau saya join program Shopee saya akan rugi. So anda kena kurangkan di sini kurangkan lagi diskaun di sini supaya anda dapat untung. Sebab untuk program Shopee adalah wajib, terutama untuk shipping program. Free shipping untuk saya coin tak adalah. Free shipping adalah penting kerana dia semua orang seller di Shopee memang join free shipping. Semua orang join free shipping. Hanya ada seorang tidak join free shipping, dan mana anda bayar mendapat free shipping voucher daripada Shopee, tentu tidak akan balik pada anda. So mau tak mau, suka tak suka, anda kena join juga. So anda akan hilang sama ada 2% atau 4%. So anda kena fikirlah, anda kena buat voucher berdasarkan kepada keuntungan anda telah ditolak dengan program Shopee. Okey. So rugi patah balik buat balik, rugi patah balik buat balik. Inilah dia punya nama marketing So lepas tu anda dapat untung, anda buat voucher semua dah untung. Anda secara untung dalam 5% katakan. So anda mulalah buat marketing secara organik dan juga paid traffic. Di mana dalam fitur-fitur di Shopee terdapat banyak seperti chat broadcast, Shopee Feed, Shopee Live, Shop Decoration, Shop Live, macam-macam ada dalam situ lah. So di semua saya terangkan dalam e-book saya, dan anda gunakan ini adalah marketing organik secara percuma Saya minum air Okey, minta maaf saya minum air sekejap. So marketing organik secara percuma di sini Okey, kemudian di Shopee juga ada memberikan dua aspek, iaitu Shopee Campaign. Anda kena join Shopee Campaign, di mana anda sekali lagi anda berikan diskaun Biasa saya letak 2% itulah Jadi kita join Shopee Campaign, sebab bila kita join banyak campaign di Shopee akan pandang kita lebih baik lagi. So dia akan cuba boostkan kedai kita dengan lagi bagus Dan yang kedua, Shopee Ads. Shopee Ads ada dua, Keyword Ads dengan Discovery Ads. So anda boleh gunakan untuk buat iklan, tapi pastikan margin untung jika join beberapa benda ni lah. Jangan sampai rugi. Yang penting jangan rugi Saya ingat pada anda semua lah Okey, jika contoh anda telah buat ni semua program, anda untung dalam 5%. Dalam Shopee Campaign ni anda jual lah 2% untuk 3%. Itu bukan semua produk. Paling tinggi 6 produk anda kena nominate lah. So okey lah, tak apalah. Ada beberapa produk, 6 produk ini saya untuk 3% saja. Sebab campaign bukan jangka masa yang panjang, pendek So anda join sebagai kata untuk memenuhi kehendak Shopee dan juga untuk dapatkan sales yang baik lah. Jika mungkin margin kita rendah, tapi sales kita lebih tinggi jika kita sertai campaign kan. Mungkin kan, betul sama dengan Shopee Ads So pastikan Shopee Ads janganlah satu klik ads di Shopee based on klik So satu klik kena bayar. Untung 80 sen, anda buat Shopee Ads RM1, anda rugi. Itu kena pastikan jangan sampai rugi. Okey. Alright. Marketing dah settle. Anda pergi ke maintenance pula. Okey So artinya anda punya proses di produk anda. Satu produk dia, bukan banyak produk. Satu produk saja. Anda telah buat produk listing, winning produk anda. Anda telah buat marketing, nanti produk itu lengkap, semua ada, voucher ada, diskaun ada, semua standard ada. Barulah anda pergi ke maintenance Maintenance. So maintenance ni overall lah, di mana ada perlu buat product inventory, update Shopee Feed, buat schedule, check pattern mana produk anda guna produk itu naik atau turun. Kalau turun ada kena fikir apa nak buat, mungkin top up kan untuk buat Shopee Ads ke atau Discovery Ads ke. Lepas tu check sales status ikut KPI anda. Mungkin baik anda sebulan anda sales status bukan mandi untung
Saya dah nak dalam permulaan anda nak sebulan saya nak 500. So pas check KPI dah dapat 500, tak dapat. Tak dapat anda kena cari lebih banyak lagi winning product. Okay. So anda kena masukkan produk baru, anda cari winning produk yang baru. So artinya keuntungan di Shopee berdasarkan kepada winning product. Ini saya nak betul awal-awal. Jika anda mempunyai lebih banyak winning product, anda akan mempunyai potensi untuk mendapatkan sales yang lebih tinggi. Dan untuk mendapatkan winning product, anda harus melalui 3 proses tersebut. Product listing, mencari winning product dan juga marketing. Kalau tentu awak ada produk listing lengkap, winning product dan marketing harus bersama-sama seiring untuk mendapatkan winning product ini. Okay. So winning product lagi banyak lagi bagus. Itu paling penting. Dan kedua, lagi tinggi trafik lagi bagus. Sebab tu datangnya benda-benda ke sini. Marketing organik. So kena ingat simpan dalam fikiran anda, ada trafik, ada sales. Tak ada trafik, tiada sales. So lagi banyak orang datang ke kedai Shopee anda, jika 100 orang datang, anda dapat 1 jualan. Jika 10 orang datang, anda tidak dapat jualan. Jika 1000 orang datang, anda dapat 10 jualan. Artinya trafik itu memainkan peranan amat-amat penting. So anda pertama kena cek trafik, terdatangnya marketing organik dan paid traffic di sini. Untuk ada tarik pelanggan. Okey. Itu jelas kat situ. Jelas sini. So pastikan tambah winning product dalam semasa dan pastikan trafik ada di kedai Shopee anda. Okey. Alright. So artinya bila anda nak buat ni kena buat dalam mingguan atau bulanan lah. Anda check atau seminggu ada target 5 produk baru. Okey, seminggu ada target 2 winning product. So artinya anda mesti ada maintain dengan sini. Dari segi maintain ini baru anda boleh dapat sales yang konsisten. Dan juga anda juga harus upgrade anda punya knowledge tentang ilmu-ilmu Shopee, di mana saya sendiri personally telah memberikan tips tentang Shopee. Anda boleh baca di YouTube channel sampai mana lah. Promosi lagi kan. Okey, so di sini anda dapat fahami. Okey. So artinya anda dah siap maintenance ni, anda akan advance sales. Di mana impian anda, the next step, sama ada anda jadi preferred seller. So, sebagai seorang dropshipping, untuk mendapatkan preferred seller agak sukar. Tapi boleh dapat. Okay. Cuma anda kena bekerja keras. Semua bergantung pada usaha anda juga. Seperti saya katakan tadi, saya sebut dan akan sebut berkali-kali juga. Jika anda mempunyai banyak winning produk, membanding saya mempunyai 5 winning produk, anda mempunyai 20 winning produk, anda rasa siapa hasil lebih tinggi? Anda. Kerana anda mempunyai 20 winning produk yang confirm boleh dijual. So, artinya pastikan winning produk anda bertambah semasa dan juga pastikan trafik ada di kedai anda. Itu saja anda perlu faham. Alright, jelas lah. So, baru anda boleh dapat preferred seller. Artinya jualan anda lebih tinggi lah. Dan kedua, jika anda lepas anda buat produk-produk ini, anda pun berfikir. Anda mungkin nak join jadi tidak nak mau bergantung semata pada dropshipping. Anik kata sebagai dropshipping sales rendah lah. Sebulan dapat RM300 pun susah lah. So tapi anda dah belajar. Anda dah buat listing, anda dah faham maintenance, anda dah marketing. So anda pun carilah produk-produk di luar yang boleh keuntungan sehingga 40% yang seperti menjadi agent produk, seperti menjadi affiliate, istilah e-book ke, produk digital ke, produk fizikal ke. Janji untung RM45, RM60. So anda masukkan dalam kedai Shopee anda dan seperti biasa proses itu berjalan seperti di belakang ni. Dari produk listing, winning product, marketing. Dan itu yang penting. Okay? Anda akan buat terus-menerus. Proses terus-menerus lah. Terus-menerus. So anda mencari perluan untuk menambahkan pendapatan anda, menambahkan margin untuk anda. Okay? Dan mungkin juga anda fikir, wah, saya rendah, saya nak jual high price product. Mungkin selama saya jual barang berharga bawah RM10, so saya nak jual barang berharga RM100. Berarti kalau RM100 saya jual 10 barang, saya dapat RM1,000. Itu perbezaan dia. Sebab tu kadang-kadang orang tanya pada saya Hanif, kenapa tak tunjukkan sales anda? Tak guna tunjukkan sales pada anda. Kerana ada orang ada tengok salesnya 1 bulan hingga RM6,000. Ada orang 1 bulan salesnya RM6,000. Kerana sales tu bergantung pada harga barang tersebut. Mungkin RM6,000 dia jual ni, mungkin 20 produk. Tapi yang dapat RM4,000 ni, sales dia jual dalam 40 produk. RM6,000 jual 10 produk, RM4,000 jual 20 produk. Kenapa? Harga berbeza. So artinya kita tak boleh tunjukkan benda tu sales kita tunjukkan margin untung kita. Itu yang sebenarnya yang betul lah. So jangan terberdaya jika orang tunjukkan di Shopee saya sales RM4,000 sebulan. Berapa kuantiti yang dijual? Kita nak tahu. Itu yang penting. Okey.
masuk kat situ lah. Tetapi anda boleh jual, dapat keuntungan lebih jika menjual high price ticket yang produk. Produk yang lebih mahal lah. Itu anda kena upgrade diri anda. So anda dah faham buat semua ni, anda kena carilah jadi founder ke, yang produk ke, affiliate ke, cari produk yang lebih tinggi. Sebab anda tak bergantung tak boleh bergantung semata pada dropshipping saja. Jika tidak, anda akan tidak dapat untung confirm punya. So cari maksudnya anda gunakan ASL lah, non SSL, semua kena belajar lah. So jangan risau, anda boleh belajar daripada YouTube channel saya ni yang anda tengah tengok ni lah. Okay. Kemudian anda buat advances pula, anda akan bina website. So jika anda beli ebook saya, anda akan dapat satu lagi orang kata ebook percuma bagaimana untuk membina website di Blogspot. Saya kata berikan secara percuma di sini lah. So anda boleh join mudah.my, anda boleh combine. Sekarang lebih baik saya mencadangkan anda combine Shopee dengan Lazada, sebab saya value dengan kemudian memang combine dua-dua ni. Shopee Lazada serentak. So join Lazada, tak apa, campak barang di Lazada saja. Sementara anda belajar Shopee, anda boleh dah faham, anda pergi Lazada pula. Step by step. No problem. Sebenarnya anda akan belajar juga Ads Manager. Ads Manager ni saya pun telah berikan dalam saya punya ebook juga. Bagaimana untuk membuat orang kata iklan menggunakan Facebook Manager dengan cara yang betul. Okey. So dan YouTube channel saya dah masukkan juga. Rasa YouTube channel saya dah lengkap bagaimana untuk buat Ads Manager. Okey. Alright, dari sini anda akan belajar macam Facebook Ads Manager. Anda ada, saya memberikan penjelasan tentang Tofu dan Mofu, membuat iklan di menggunakan Ads Manager tanpa website. Lepas tu Shopee ada kasih Facebook Ads CPAS, cukup power, tu gunakan dia. Lepas tu anda boleh buat Blogspot. So ini semua adalah akan meningkatkan jualan anda dari segi marketing. Nampak ni? So kita tak boleh bergantung kepada semata-mata di platform Shopee. Ini semua ni adalah platform Shopee. Shopee punya awak guna untuk orang yang datang ke Shopee. Tetapi orang di luar platform kepompong Shopee tidak ada. So itu yang datangnya di sini. Di segi Ads Manager, Blogspot ni dua lah akan memberikan lebih banyak trafik ke kedai anda. Tetapi ingat sekali lagi, jangan lupa jika anda nak buat Facebook Ads ke, periksa margin untung anda di sini. Tapi Facebook Ads rasa tak ada masalah untuk anda buat jualan, kerana anda boleh buat carousel, ads carousel di mana ada masukkan 5 produk. Lagi satu, cost dia punya cost ada berdasarkan CPM klik per impression. Jika 1000 orang tengok ada punya iklan, dia akan based on CPM, 1000 punya orang berapa bayaran dia. Itu Facebook Ads punya pembayaran lah. So anda cek balik, ada untung tak untung, anda buat kat sini. Tu trafik, dapatkan trafik. Ada trafik, ada untung. Senang saja kan. So artinya anda dah mahir tentang Shopee. Dan untuk memainkan diri tentang Shopee sahaja, anda lihat perjalanan yang perlu saya tunjukkan. Ini saya jelaskan secara ringkas untuk bagaimana untuk mendapatkan winning product, maintenance dan juga advances di Shopee. Dan jika anda telah membeli ebook saya dan menjadi membership VIP, anda tentu telah membaca lebih kurang ratusan muka surat yang telah saya buat tentang ebook ni. Dan juga saya buat ebook tentang website Blogspot, kena baca lagi. Lepas tu anda kena baca juga tentang dropship ni. Anda kena fahami bagaimana untuk melihat buat collection ni. Kadang-kadang tengoklah apa kan dia tulis collection ni, tak faham Anda kena study, betul. Oh, ini cara masukkan dia. Oh, yang kuning ni jangan kacau. So anda akan mahu masa yang lama di sini. Sebab itu saya memberikan untuk dropshipping dengan kos jualan Shopee Ads anda RM50 sebulan. Saya ambil kat situ. Anda boleh mendapat jualan konsisten dalam masa 6 bulan. Itu ada jaminan saya. Okey. Sebab saya sendiri telah menggunakan mengikut sebiji ebook saya ni, menggunakan kedai Shopee Maniac saya, dan dalam masa 6 bulan saya dapat melihat jualan di Shopee saya, Shopee Maniac, itu kedai Shopee saya, kedai Shopee eksperimen kita berdasarkan ebook ini, membuat jualan konsisten setiap hari atau setiap minggu. Terpulang mungkin satu minggu saya dapat orang kata 5 sales, kadang 3 sale, kadang 8 sale, tapi setiap minggu ada jualan. Seartinya dia konsisten. Dan pada masa sama kita boleh top upkan produk baru untuk dan mencari produk yang baru untuk increasekan lagi sales kita. Kat situ. Yang itu daripada pandangan saya 6 bulan adalah satu jangka masa yang selamat. Tapi mungkin anda dapat 4 bulan atau 3 bulan, bergantung kepada usaha anda juga.
Dan bergantung kepada, sekali lagi saya ulang lagi, bergantung kepada meaning produk anda, bergantung pada trafik yang anda dapatkan. Mungkin dah 3 bulan dah dapat. Okey. Orang tak mau itu harus salah. Ini usaha saya ambil secara santai 6 bulan. Okey. So anda ada masalah Lazada semua kat sini. So anda telah mempunyai satu kelengkapan sistem yang lengkap untuk mendapatkan sales yang konsisten menggunakan Shopee Financial Method saya ni. Di mana saya telah terangkan, dan juga anda dalam Shopee Financial Method saya ini tidak lengkap, tetapi anda boleh dapatkan kelengkapan itu melalui tips-tips di Facebook saya ni. Dan anda lebih cepat memahami kerana anda telah memahami teknik yang jelas dan lengkap di e-book ni. Anda jika baca di YouTube channel saya, anda faham ni masuk dekat sini. Itulah kelebihannya lah jika anda mempelajari fitur-fitur Shopee dengan cepat lah. Oh, ni Shopee maksud ni. Oh, ni chat broadcast. Benda chat broadcast ni. Oh, business insight apa ni? So, semua dah terangkan lah. Ibu tu anda faham. So, anda boleh upgradekan sistem anda dengan melihat titik-titik Shopee yang saya masukkan yang terbaru di situ. Dan di website saya juga, sebagai membership VIP, saya telah susunkan semua YouTube channel saya. Kalau Shopee dan Shopee je susun dengan teratur di bahagian membership VIP, itu video-video Shopee. Anda boleh duduk sambil buka, tak payah buka ke YouTube, buka membership VIP anda, buka saja, masukkan password, anda pergi begitu sampai tunggu rumah atau isteri anda boleh tengok video ni perlahan. Ada dapat berpuluh-puluh video dalam tu yang relevan untuk kedai Shopee anda. Okey. So itulah kelebihan jika anda mendapatkan e-book Shopee Financial saya lah. Okey. Okey. So inilah perjalanan dia. Nampak logik tak logik? Saya tak faham jika jika rasa tak logik atau anda ada soalan, anda boleh komen di bawah lah. Inilah cara perjalanan anda. Okey Hanif, saya dah faham bagaimana untuk mendapatkan sales yang konsisten di Shopee. Wah, susah ni memang susah. Siapa kata senang? Cuma orang kata cuma guru-guru yang kat luar sana, saya pening kepala membina pendapatan tanpa menggunakan modal. Ya ke? Nak masuk dropshipping pun mana kena top up kredit dekat Seven at least RM100. Betul? Itu keluar modal lah. Lepas tu dah masuk RM1, lepas tu anda kena keluarkan masa dan peluh anda untuk membuat ini semua. Ada produk listing, winning product, nak cari winning product sampai sakit kepala. Mula nak belajar cari winning product kau, sakit kepala kan, cuma buka satu-satu. Kena buka Shopee, check on page dia, pergi Google Trend, cari kadang-kadang keyword ada salah, kena betulkan keyword lagi. Ini semua paling kepala sebenarnya. So, tapi anda akan belajar dan semasa-masa anda akan lebih memahaminya. Don't worry about that. So anda akan faham. So dalam marketing juga anda kena pening juga. Buat baca rugi, nampak rugi lah. Buat ada 2-3 produk yang rugi. Jual tapi rugi. Ada juga berlaku begitu kerana anda tidak memahami secara mendalam tentang satu kerja. Itu semua ada pada biasa. Lepas anda perfect, practice make perfect. So anda menggunakan check sheet saya, anda dah faham tentang baca ni, anda dah isikan dalam, anda dah mengenali. Kena kita mislook kat sini selalu. Kita nyesel sini. So ini pun saya dah terangkan dari ibu saya juga untuk anda, jangan worry. Okey, kemudian anda dapat konsisten lah. Confirm je lah. Okey, dengan cara ikut dalam langkah-langkah ni. Dan langkah-langkah ni saya terangkan dalam ni adalah ringkas saja sebab jika saya terangkan detail lebih pada 3-4 jam lah. Okey, so kemudian apa saya semua dapat Hanif, saya dah Shopee, kedai Shopee saya dapat sales konsisten. Anda dengan angkuhnya berkata kepada saya, Hanif, kedai Shopee saya sekarang dalam 1 bulan ada dapat dalam 40 sales. Ada orang akan dapat 100 sales kan. Itu bergantung kepada anda punya, sekali lagi saya sebut, winning product dan trafik anda. Okey, itu membezakan anda dengan mereka. Sebab anda dapat 40 sales ke 50 sales, tapi anda punya sales setiap minggu. Itu adalah yang paling penting. Jangan 4 bulan tak ada sales. Itu masalah. Saya nak fahamkan benda ni. Jangan anda bandingkan diri anda dengan orang lain bila berkaitan dengan sales. Hanif, saya boleh buku anda, contohlah. Saya dapat sebulan 30 sales saja. Yang ni, Ahmad ni 40 sales. Tengok produk apa dia jual. Kedua, apakah harga dia jual. Berapakah margin untung dia. Dan yang keempat, berbanyak minit produk dia. Mungkin dia menjadi satu produk, tetapi produk tu produk yang kata rare. Tak ada saingan. Lebih mudah. Tapi ada dropshipping. Anda punya saingan yang terlalu tinggi. So, anda terpaksa hadapi benda ni dengan hati terbuka. Memang anda kena betul-betul berusaha keras. So, artinya anda dah memahami semua konsep-konsep dalam Shopee ni. Fahamkah betul-betul dalam masa 6 bulan, 1 tahun. Fahamkah betul-betul
Anda akan dapat berbagai masalah, Anda akan dapat beberapa kerugian jika salah update voucher diskaun, dan Anda tanya diri Anda beritahu diri saya sudah memahami bagaimana untuk dapatkan sale di Shopee. Anda buka di kedai di Shopee. Anda buatlah 2-3 kedai di Shopee. Plan anda lah contoh. So, sebagai permulaan, anda dapat, bila dah buka kedai kedua, kacang je lah kan. So, anda pergi niche yang khusus lah. Biasanya kalau orang permulaan, akan pergi ke niche arm permulaan. Macam kedai Shopee Mania ni, arm. Okay. Kemudian, dia dah viral, dia akan pergi ke khusus. Niche khusus, produk tak banyak. Bila produk tak banyak, mungkin dalam 120 hingga 200 produk, dia boleh fokus semua produk tu menjadikan winning product. Semua produk itu menjadikan winning product untuk dia. Yang tak boleh, dia buang. Dia masukkan winning product saja. Sebab dia dah tak fikir, dia dapat dia mempunyai kemahiran. Produk yang kedua, macam saya sendiri ni 3 buah kedai Shopee, tak termasuk Shopee Mania, termasuk Lazada sekali. So, artinya saya punya income 3 kedai Shopee, bolehlah cover sebagai dropshipping, bolehlah cover. Tapi badan sama juga, saya masukkan agen produk lain, saya masukkan affiliate lain dalam sana, dan juga saya menggunakan Ads Manager dan banner website menggunakan Blogspot. Website Blogspot ada, shoppingmania.blogspot.com. Anda boleh lihat contoh kedai website saya disebutkan di sini. Okey, saya akan tunjukkan link di bawah nantilah. Okey, so anda dah settle. Anda dah faham. Ingat tutorial ini, webinar ni pendek, tetapi jalan kerja adalah amat panjang. So, anda kena ikut jalan kerja. Kerja ni alright. Dan anda buka blog. Okey, ni blog lah. Banyak kali saya katakan sebagai seorang business online, anda harus punya website. Harus belajar punya website. Ini adalah amat penting. Okey. So, anda ada Shopee, anda nak cari kata sales di luar daripada platform Shopee. Anda cek trafik yang lebih. So, anda buat blog. Anda buat blog sini, anda tahu cara buat blog semua kan. Kalau nak macam mana nak belajar buat blog, teknik blog, anda kena join membership gold lah. Di mana recurrence payment dia sebulan RM5. Okey. Kenapa saya ada punya recurrence payment? Kerana ada semasa saya update, saya akan masukkan data, saya akan masukkan video. Walaupun video pada YouTube channel saya masukkan juga, tetapi terdapat juga video lain. So, berbanding dengan memang Hanif orang kata, Hanif, YouTube channel kau pun kau masukkan dalam membership habis. Ya, memang saya masukkan juga. Tetapi dia disusun dengan jelas. Itu perbezaan. Anda tidak perlu tercari-cari dalam beratus-ratus saya punya YouTube channel. Anda pening kepala. Dan juga saya masukkan beberapa orang kata ibu-ibu yang terbaru di dalam sana juga. Okay. So, itu perbezaan dia. Artinya lebih detail lah. Of course lah. Anda membership gold kan. Masih detail lagi. So, yang ini on progress. Belum lengkap sepenuhnya lagi. Tengah buat. Tetapi banyak data dah masuk dalam sini. So, sebab dia tak boleh bayar kita RM5 kan. So, kita kena pastikan sentiasa di-update nanti top lah. So, masalah jangan ambil dulu. Kerana dia belum lengkap lagi. Nanti dah komplain kat saya. Susah saya nak jawab. Okay. Okay. Blogging. Anda buat blog. Saya nak jual barang saya di Shopee di blog. Untuk permulaan ni. Permulaan ni, kita buat satu website. Kita nak jual di website kita. Ada barang kita dari kedai Shopee kita. Kedai Shopee kita ada dropship. Kita nak masuk ke blog ni. Okay. Yang pertama buat blog. So, blog ni ada 3. Anda nak jadi menggunakan blogspot saja tanpa apa. Contoh sebagai hanif.blogspot.com. Itu saja. Atau anda nak beli domain atau hanif.com anda, atau anda nak beli domain saja, hosting pakai blogspot, tapi anda beli server yang sendiri, anda server sendiri dia bagi hosting, anda pun boleh beli, tak nak beli pun tak apa. So, jika anda beli domain, ada 3 domain syarikat yang utama yang saya boleh kenalkan. Bluehost yang cukup popular, Mailchimp, Namecheap, alamak silap, Namecheap tu email lah. Namecheap lah juga NetKL lah, orang Malaysia lah. NetKL, saya pernah pakai NetKL. Sekarang saya pakai Namecheap je sebab dia murah, setahun lebih kurang $12 atau $8. Dapatkan import berarti RM6 lah. So, setahun saya pakai. Saya tak boleh hosting sementara ni sebab saya buat menggunakan Namecheap ni. Tapi kalau hosting ada domain, anda punya SEO lagi power lah. Anda punya loading anda lagi laju lah. Sebab anda punya sebuah sendiri kan. Sebab anda PC anda sendiri untuk lagi laju. So, kalau nak betul serius, ambil dua-dua ni. Sama dengan chip dan NKL atau Bluehost, anda boleh pilih lah. Ada macam-macam lagi lah kalau nak. So, kemudian anda dah pilih, saya bagi domain lah. Saya beli domain saja. Saya ambil Namecheap. Sebulan setahun RM36. Saya namakan hanif.com. Okey, dah siap, settle.
Kemudian saya akan masuk artikel saya. Di mana kedai Shopee, gambar-gambar kedai Shopee, saya akan masukkan terus ke blog saya. Description ada set tadi kan, yang panjang tu kan, dah complete. Akan masukkan ke dalam artikel input daripada Shopee. Dan kemudian anda ambil link tu, masuk link dari blog anda ke kedai Shopee. Settle. Pada sama jika masukkan gambar, anda akan masukkan image, heading, internal text, external link, video, keyword, label, perkataan untuk mendapatkan indeks organic traffic. Aduh, traffic nama dia ni. Aduh, teruk ni. Mendapatkan indeks organik traffic untuk masukkan. Ini semua saya ada berjelaskan dalam YouTube channel saya. Ini benda saya tak ada simpan, saya mengkongsi kepada semua orang. Kerana jika anda boleh cari di YouTube channel lain, cukup banyak. Cukup banyak. Benda ni ada benda yang biasa sejak 15 tahun yang lalu atau 20 tahun lalu, benda yang sama saja. So, kemudian saya akan taken dan kemudian saya nak collect data. Saya nak tahu, adakah website ini bagus tak bagus? So, saya kena upload, kena masukkan Google Analytics dan masukkan Google Search Console. Google Analytics saya terdalamkan YouTube channel saya dengan lengkap sekali. Anda boleh lihat bagaimana untuk membuat Google Analytics. Di mana Google Analytics amat penting untuk anda traffic data. Untuk lihat traffic data sebab bagaimana. Orang dari negeri mana, umur dia berapa, lelaki ke wanita ke yang datang ke blog anda. So, dari situ anda ada data. So, dari segi data situ anda boleh buat, untuk nak buat iklan berbayar based on data tersebut. So, masukkan Google Analytics dahulu sebelum anda buat apa. So, lebih mudah. Kemudian anda kena masuk Google Search Console. So, Console ni amat penting. Kena masuk juga punya Google, di mana anda kena masukkan sitemap dalam Google Search Console, XML yang sitemap, dan anda akan cepat diindeks oleh Google. Okay. So, dalam sama juga, di sana juga ada juga dashboard untuk tengok anda punya SEO, apakah valid tak valid, apakah error yang berlaku, anda boleh situ. Dan juga anda boleh melihat apakah keyword yang paling tinggi dicari di website anda pun ada di Google Search Console juga. So, anda boleh lihat. Dan yang paling biasa, normal, jika ada teks ada Shopee ke, kedai Shopee ke, ada website ke, ada benda pun, apa pun, sekali lagi dia namanya business online, anda kena cari traffic. Betul. So, anda kena buat blocking. Ini semua saya terangkan dalam saya punya YouTube channel. Blocking, campaign blog, giveaway, ping auto untuk naikkan Facebook dan juga menambahkan community. Macam blocking bagus. Dia mewujudkan satu engagement. Cukup dapat anda dengar blog lain dan anda boleh mewujud community dan mungkin bantu anda masa akan datang. Macam bloggers Anis Zalika. Ingat Anis Zalika kan popular sekarang. Dulu dia mula sebagai bloggers. Tetapi community dia cukup kuat. Nah, sekarang apa sudah jadi? Sudah jadi kaya, dia menjual produk sendiri, mulai blog personal saja. Bagus. Saya 11 tahun pun orang tak kenal pun. Sedih ya. So, artinya anda mendapatkan indeks organic traffic melalui semua cara begini. Okay. Alright. Ada maintenance juga. So, seorang bloggers, ada website, anda harus punya maintenance. Anda kena pelajari apa tu bounce rate, loading speed, about pages, profile pages, error, broken link, profile pages 2 kali. Ya, ni tu. Dan ada kena belajar apa yang perlu. Ada macam-macam lah. Ada berburu kat sini. Anda kena belajar. Sebab tu anda nak belajar, anda boleh dapatkan daripada YouTube channel saya juga, di mana anda harus subscribe channel saya untuk mendapatkan tips dan masa ke masa. Tolong saya minta anda semua tolong belajar tentang blogging. Jangan semata. Tapi buat permulaan yang baru start menjual di Shopee, tolong belajar Shopee ni dengan lengkap, betul-betul lengkap sekali. Dan jangan sangkut di sini saja. Anda harus belajar tentang blogging juga. Mesti belajar tentang blogging juga. So, bahawa anda boleh pergi hadapan. Saya menggunakan Blogspot. Sebenarnya ada lagi WordPress. Tapi tak masalah. Blogspot pun boleh juga. Okay. Sebab Blogspot ni menggunakan teknik HTML. Agak sukar. Saya suka benda yang susah. Okay. Menyusahkan anda. So, artinya anda boleh update. So, ada kat benda sini. Sesiap anda nak dapat tips lebih lanjut. Mungkin saya lupa kat sini, anda pergilah ke website untuk lihat. Okay. So, anda siap dah blog. Betul blog anda, kedai Shopee, okay, anda dah stay konsisten. Okay. Ingat, bukan konsisten tu sekejap, 6 bulan kemudian dah konsisten. Anda pun pada masa yang sama juga, masa anda buat kedai Shopee, anda dah buat blog, anda masuk banyak artikel untuk dapatkan organic traffic. Blog pun sama juga, blog confirm. Selepas 6 bulan atau setahun, baru anda dapat page view yang menarik. Tetapi anda boleh buat tinggalkan, anda kena semasa update dan cari traffic datang ke blog anda dan mencari internal link, external link atau backlink untuk mendapatkan indeks harian yang lebih tinggi. So, blog memang cukup lama. Tapi disebabkan dia cukup lama, anda kena buat awal. Betul. Jika sebabnya anda buat kedai Shopee, anda kena buat blog. Kalau tahu blog ni untuk mendapatkan indeks daripada Google, maka masa 6 bulan ni.
Takkan lepas kau buat, anda telah buat kedai Shopee 4 bulan, baru nak buat blog. Anda telah rugi 4 bulan tu. So, anda kena buat serentak. Buat kedai Shopee, buat kedai blog. Okay? Tapi belajar kedai Shopee dulu lah. Dah faham Shopee susunan. Cepat-cepat buat blog. Website anda ni. Supaya anda pendekkan masa untuk indeks Google. Tapi dengan syarat, kena update artikel setiap hari lah. Di mana anda untuk blog-blog baru selama 3 bulan, anda kena masuk artikel 6 artikel sehari. Itu tambahan kerja. So, artinya saya nak masuk kat sini, tidak senang lah. Memang itu cara dia. Tak ada cara lain lagi. Kecuali anda ada duit untuk saya kata boleh buat. Orang ada staff boleh buat untuk anda, boleh buat. Tapi kalau ada seorang, anda kena susun masa anda. Anda kena ke Shopee, anda ada website, anda kena buat kedua-dua ni serentak sepatutnya. So, saya minta maaf banyak-banyak. Inilah cara dia. Tetapi kalau anda tidak mau buat blogging dulu, tak apa. Jika anda seorang seller yang baru, fokus ini jangan buat blog dulu, okey? Buat kedai Shopee anda dahulu. Kasih lengkap semua ni, fahamkan semua ni. Tak faham, macam biasa, saya menjual hari ni, beli ebook Shopee untuk saya, jadi membership VIP, dalam tu cukup lengkap. Cuma dalam ebook tu agak bertergabung, sebab saya susulkan ni, saya susulkan benda juga khas untuk yang telah beli ebook saya, supaya dia faham. Oh, ini cara ni anak. So dia faham bila nak guna, bila tak guna. So untuk mereka saya rasa mereka dah faham lah apa saya masuk ke sini. Okay. Dan untuk anda telah dapat satu draft line yang lengkap, dan anda punya masalah, anda boleh pergi ke channel saya untuk lihat lebih lanjut lagi. Dan jangan risau jika ada masalah, tolong komen. Saya sedia membantu. Kerana saya suka untuk berkongsi ilmu ni. Saya memang minat saya sebenarnya. So don't worry. Cuma saya hari ini tutorial saya nak menerangkan kenapa kita ada bermula daripada kedai Shopee atau marketplace. Ini pandangan saya kepada sekadar saya tanya lah. Dia minta apa tadi? Help me. Help me. Saya help dia lah. Saya buat ni. Saya buat ni flow ni. Buat sampai belakang ni. Okey. Artinya anda dah siap semua blok ni. The next step, apa nak buat? Anda dah faham, anda maintenance, anda dah buat. Maintenance ada, sebaru anda pergi super advance. Ini saya tak jual, saya tak buat tutorial lah. Di mana anda ingin membuat, maksud anda dah confident, anda dah faham bagaimana cara e-commerce bergerak, anda dah tahu bagaimana deal dengan customer, anda dah tahu bagaimana check stock, anda dah tahu macam mana untuk membuat marketing, lebih kurang sama saja. So, anda pun bercita-cita untuk buat e-commerce, atau nak buat landing page, buat satu produk. Landing page maksud jual satu produk saja, satu buku surat, satu produk. Atau anda nak kekalkan website ini dengan kata beli hosting, kekalkan, bukan saja menjual barang di Shopee, termasuk barang-barang founder atau barang anda sendiri, serta juga digital produk. Ni lah angel produk, affiliate produk, digital produk atau dropship, masuk di website yang sedia ada di sini. So, anda kena fikir sebelum anda buat ni, anda apa plan anda masa datang. Jika anda nak kembangkan ni, saya sedang ambil domain dan ni semua ni, awal-awal buat, gunakan syarikat ni, buat terus. Jangan nanti bila anda dah buat, anda akan hilang jus dalam blog ke. So, kena fikir sekarang. Anda gunakan blogspot, anda gunakan domain. Anda masa nak buat blog tersebut, anda fikirkan dulu. Okay? So, mana nak daftar, ada dalam YouTube channel saya. Untuk gunakan Namecheap lah. Okay? Alright. Kemudian, anda website. Untuk saya, personally, jika anda baru nak memula secara serius dalam bidang e-commerce ni, anda upgrade website ni dulu. Masukkan produk. Dalam anda punya text anda ada produk, founder anda jadi agent lah. Masukkan produk tu dalam website anda, tulis dengan karangan yang betul, buat macam landing page, masukkan dan linkkan sama ada ke kedai Shopee anda pun boleh, tapi anda nak sesuatu kelainan, anda boleh linkkan ke payment gateway lah, untuk payment gateway pun boleh juga kat situ. Dan juga landing page, dalam landing page saya mencadangkan menggunakan Click Funnel atau Grow Funnel yang terbaru lah saya gunakan. Jika anda lihat saya punya Shopee Funnel laptop saya menggunakan website saya adalah menggunakan Grow Funnel, di mana dia punya landing page, thank you page dan juga download page, tiga page yang bercombine, itu panggil landing page. Mana e-commerce juga saya pernah buat dahulu, saya menggunakan WordPress. Saya tidak mengalahkan menggunakan WordPress, adalah menggunakan Shopify lah. Shopify agak mahal sedikit bulanan dia, dan anda boleh letakkan produk, tak kisah produk anda dari e-commerce ataupun produk dari dropshipping boleh, atau produk sendiri, terpulang pada anda. So website ada sama seperti beginilah, cuma ada tambahkan maklumat lebih lanjut daripada produk-produk lain pada dropshipping anda. So artinya anda nak buat macam mana?
Local atau international. Jika anda nak buat local, nak international kena buat juga lah. No problem Jika international anda boleh join Ali Dropship, CJ Dropship, baik Banggood, ada semua tu adalah international dropshipping yang menjual di US, seperti warehouse yang cukup banyak di US. So anda boleh fokus sales di US kerana shipping ni adalah rendah kerana mereka punya warehouse di sana. Okay, so anda boleh belajar di sana lah. Ni semua saya tak mau terangkan berlanjut lagi lah, sebab anda harus belajar di dua ni dulu Nak boleh bayar lebih kat saya ajar. Okay, kemudian orang sama, jika anda buat benda ni, anda harus belajar page ads. Mau tak mau, suka tak suka, saya betul sekali lagi, jika anda mempunyai kedai, anda harus belajar Facebook Ads. Itu saya betul lagi. Saya telah buat YouTube channel untuk belajar Facebook Ads. Belajari Facebook Ads tu, macam nak buat cara basic dia. Saya ada terang sini. Di mana Facebook Ads saya berikan ajar seperti kalau di Shopee, saya gunakan Facebook Sipas. Shopee pun ada Facebook Ads kan. Tu anda kena belajar lah. Facebook Sipas, di mana kalau Shopee juga kita gunakan dua funnel, tu Tofu dan Mofu. Semua saya terangkan. Tapi di sini, jika anda telah mempunyai orang kata e-commerce dan website sendiri, anda kena belajar lebih lanjut lagi. Di mana anda kena belajar business manager, sales funnel yang lebih critical atau lebih detail. Anda harus masukkan, kalau anda e-commerce, anda boleh masukkan semua anda punya produk di katalog di Facebook Business Manager, e-commerce Facebook Business Manager. Anda kena faham bagaimana menggunakan Facebook Pixel untuk mendapatkan data daripada Shopee, daripada website anda, berapa orang datang, sampai add to chat, siapa yang convert, siapa yang ikut event anda, view content, semua dalam situ. Dan juga jangan lupa, seperti biasa, anda kena masuk Google Analytics, Google Search Console tu dah basic. Tapi ini ada tambahan dia. Lepas tu anda boleh upgrade tips SMS, pergi ke channel saya. Okay, anda dapatkan di situ. So untuk join, ada kena dari membership Diamond. Membership Diamond ni RM10 sebulan. Anda akan dapat keseluruhan termasuk apps yang sesuai dia gunakan di sebagai seorang business online lah. Ada situ. Tapi jangan join dulu, saya tengah upgrade sekarang. So anda masuk member, anda beli, ketika anda berminat, anda hanya belilah ni Shopee Foundation untuk saya ini cukup. Jadi otomatik dia membership IP, belajar dah faham sampai habis, dah faham semua. Buat website pun tak perlulah beli buku, tak perlu jadi membership VIP saya. Bina website, refer pada YouTube channel saya pun dah cukup Dah confident, barulah nak jadi membership gold untuk bloggers Jangan terburu-buru, ni semua orang kata ini membership gold dan membership diamond ni adalah satu strategi perniagaan lah. Sekarang salah satu strategi perniagaan tu adalah sebagai untuk dapatkan recurrence income, passive income sebenarnya. Tapi kalau tak boleh pun tak ada masalah saya So jika anda ada ilmu, anda dah faham semua, baru anda beli. Okay, fahamkan semua ni dulu. Okay, perjalanan ini semua ni, fahamkan betul-betul. Buat blog yang simple, refer pada YouTube channel saya. Dah faham, oh ni cara basic dia, baru anda join. Okay, kalau tak jangan jangan mana membazir duit saja. Okay, habis lah? Tidak. Kerana perniagaan bisnes online ni berkembang dalam masa hadapan dia tidak ending. Oh, anda ada e-commerce, anda sudah hebat. Anda sudah ada landing page, anda sudah hebat. Tidak. Kerana bisnes ni online sentiasa bertukar-tukar. Mungkin pada ketika itu ada cara yang lain. Anda nak buat courses ke apa ke, macam courses, anda perlu teknik yang lain. So artinya dia bukan the end. Anda harus juga belajar tentang Google Ads, YouTube advertising, dan juga memahami apa tu omni channel di sini. Ini adalah satu orang kata ilmu infinity yang perlu anda belajar dalam semasa. Macam juga anda buat di kedai Shopee juga. Jika anda stop membuat mana dia ni winning product, habislah kedai anda. Okey lah, aku tak nak buat lagi untuk 2 bulan ni, stop dulu awak ni cari winning product, habis. Kedai anda akan buat sales yang rendah. Kompok ada sales setiap hari, tapi tak konsisten. Sebab produk yang ada tu tak semungkin ni jaga trending selama-lamanya. Mungkin orang akan cari mungkin 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, tapi akan carilah produk anda. Produk murah kan, dan kompetitif kan. So anda kena tambah. Artinya kerja berterusan sama juga dengan jika ada e-commerce website. Kerja anda tidak habis. Anda kena belajar tentang Google Ads, anda kena belajar advertising, kena belajar auto omnichannel untuk upgradekan diri anda. Manakala juga anda juga mungkin boleh belajar, ada staff boleh belajar WhatsApp Messenger,
Untuk WhatsApp anda besar engagement dengan anda punya klien, dia akan bertambah, akan berterusan nak upgrade dan semasa. Sekarang ni bisnes online ni lebih kepada engagement. Orang kata lebih, orang kata human kan. So dulu tak apa, tepek je boleh orang bertanya, nak fahamkan, dia ke telefon anda, ni semua akan berkembang semasa. So anda kena siap sedia. Tapi basic dia ni semua, tapi bukan basic lah. Jika dah sampai sini saja, anda dah hebat lah. Untuk saya, anda dah cukup bagus lah. Cuma anda sekarang perlu menjana keuntungan lah. Jika anda buat sini je, anda kena mula menjana keuntungan. Tapi anda dah faham knowledge kat sini, saya rasa tidak masalah lah. Cuma di sini anda perlu keluar modal yang lebih besar lah. Jangan kedekut lah. Modal bukan modal kecil-kecilnya. Kalau pergi international, untuk Facebook Ads saja, saya rasa sebulan 5-6 ribu tak lari. Betul? So, kena berani ya. Dan juga dalam semasa, jika anda dah orang kata dah punya sales, keuntungan, tak semestinya anda kena belajar kat sini. Anda boleh upah orang atau upah agensi untuk buat Google Ads atau YouTube advertising untuk anda, atau buat video untuk anda. Kerana anda telah punya keuntungan. Bukan semua satu kerja nak buat. Anda harus pecah-pecahkan kerja anda kepada orang lain untuk buat. Barulah anda boleh buat itu channel sendiri untuk berkongsi maklumat dengan orang lain. Itu dia. Okey, itulah yang penting lah di sini So saya terangkan dengan jelas pada sekali saya perjalanan daripada sebagai seorang kata penjual marketplace di Shopee sehingga anda boleh membina website anda atau e-commerce anda, dengan syarat anda kena betul-betul power dan memahami bagaimana untuk mendapatkan asas penjualan di Shopee dan mendapatkan sales di Shopee dengan untung bukan rugi. Anda mula menjana keuntungan, barulah anda pergi ke membuat blogging, terus pergi ke super advance untuk bagi seorang benda ni. Okey, so pada masa anda perlu ikuti kursus-kursus, seminar-seminar lah. Seperti dalam buat e-commerce, anda kena pergi kursus WordPress atau Shopify. Anda pergi, kena labur duit dulu Jangan terus buka e-commerce, nanti rugi macam saya. Memanglah anda punya ilmu tentang Shopee, tapi e-commerce tu berbeza. Kerana anda kena boleh handle sendiri. So, dapatkan ilmu tu dulu, pergi seminar. Anda ada modal kan? Daripada jualan di kedai Shopee anda kan? Atau ni website yang biasa tu sejauh ni. So, anda mulalah pergi ke seminar, dapatkan ilmu. Ilmu terpenting Jangan kedekut tentang duit dapatkan ilmu Itu maksud saya kat sini Okeylah, saya rasa dah cukup penerangan saya pada hari ini. Dan saya harap anda semua faham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya. Dan jika suara saya kurang jelas, saya minta maaf banyak-banyak kerana cakap panjang ni dah haus. Dan juga saya minta maaf jika webinar ni lebih kepada selling, bukan selling lah. Sebenarnya saya ingin menjelaskan perjalanan sebagai seorang peniaga bisnes online kan. Anda nampak perjalanan dia kan? Betul. So itu perjalanan, tak kisahlah daripada benar-benar awak nak belajar, tapi cara dia begini. Jika anda nak bermula sebagai seorang marketplace di Shopee atau Lazada untuk menjaga e-commerce, ini caranya. Cara-cara lain dah. Ini cara dia. Ini cara yang betul. Makan masa ini semua makan masa je untuk anda belajar. Jika anda mula dari zero lah, makan masa hingga 6 bulan hingga 1 tahun untuk anda memahami dengan jelas konsep-konsep bisnes online ni. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel saya, di mana saya beri tips tentang blogging, Shopee dan Facebook Ads